Kenapa manusia tak boleh bersyukur? Nama dah, lu ada syukur bin syukri. Syakar, syakir, sakur, tu semua tu. Sebenarnya maksudnya syukur tu. Kan? Jadi, kenapa manusia tak boleh syukur? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lain yang lebih susah daripada dia, menyebabkan dia bersyukur. Dan yang ketiga, manusia tak bersyukur, sibuk merasa apa yang ada adalah hasil usaha dia. Sebenarnya dia terlupa apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Jangan sombong. Kita nampak orang tu berniaga tak laku, orang tu berniaga tak laku, kita pula berniaga laku. Kau kena pandai, cik dia cakap, kena ada strategi. Kau tengok aku strategi pun macam ni. Tak, bukan sebab strategi. Alhamdulillah, sekali lagi malam ini kita rasa surau kita kecil kan. Malam ni terasa. Jadi kepada siapa yang baru pertama kali datang ke surau malam ni, selamat datang diucapkan. Dan pada malam ini bersempena bahagia, emosi atau solusi. Saya tanya pada kuasa surau, apa cadangan yang nak disampaikan dengan tajuk ni? Maka jawab dia, pandailah penceramahan. Dia tapi betul lah, bila sebut tentang bahagia, emosi atau solusi, jadi kita kena faham dulu maksud bahagia. Maksud bahagia suatu keadaan, perasaan aman, damai serta gembira. Itu di sini literal. Emosi pula perasaan kuat yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Solusi pula penyelesaian. Jadi setiap tajuk yang bila kita huraikan ni, dia merupakan satu persoalan yang mesti dijawab. Mesti dijawab. Jadi emosi ni biasa orang kaitkan dengan emosi ni berperasaan, perasaan. Sekarang ni yang kita nak penyelesaian, bukannya emosi, bukannya marah, bukannya bengis, bukan. Terbengis tak faham, bongih faham kan. Jadi bila kadang bila orang cakap, bila cerita tentang bahagia, macam-macam definisi bahagia kan? Kau nak tak bahagia, memanglah, siapa tak nak, marah kan? Ada orang cakap bahagia ni kan, ada orang cakap bahagia ni ada duit, bahagia. Ada yang cakap ada isteri, bahagia. Ada yang cakap anak ramai, bahagia. Tetapi ada orang yang dah ada apa yang saya sebut tadi, dia kata kalau tengok tu memanglah, dia kata, anak kau ramai, bahagia lah hidup kau. Kalau tengok anak, memanglah ayat dia. Maknanya tak tengok ke anak tu. Duit kau banyak, senanglah kau cakap senang. Tak senang lagi tu. Jadi bahagia ni, tu sebabnya bahagia ni selalu kita sebut kan, kita selalu sebut kejarlah bahagia. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Bila sebut macam tu kan, tak boleh dinilai dengan harganya. Ya, betul juga. Kita contoh lah kan, contoh kita ada duit banyak ni, duit banyak, bawa kopuk-kopuk dah sampai kira dalam bank lagi. Tapi Tuhan bagi kita sakit, bagi kita sakit. Ada orang punya sibuk tak sampai belanja pun duit yang dia ada. Itu sebabnya disebutkan dalam Quran, kalau kita tengok
surah Ali Imran ayat 186. Dia kata setiap, Allah beritahu setiap yang hidup pasti akan mati. Yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat juga lah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat mengelakkan daripada api neraka dan dapat masuk syurga, maka sesungguhnya itulah adalah golongan yang sangat beruntung. Dan ingatlah sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan yang memperdayakan. Dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Pahala tu. Jadi surah Ali Imran ayat 105. Sesungguhnya dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Macam tu. Kita ingat duit banyak, ya kan? Ni ramai lagi poning kepala. Anak dia target nak berlawan tu kan. Tapi kena sedar bahagia tu apa. Akhirnya sampai satu, bahagia ni bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Jadi hari ni bukan nak emosi, nak marah buat apa kan. Kau cakap nak bergaduh tak, tapi ceritanya solusi. Tadi yang perlu kita jawab kan, perlu kita jawab. Bahagia tu macam mana? Kahwinlah. Kita lagi orang yang kahwin ni berani lah. Riang mana nampak tak tu. Kebanyakan yang riang nak kahwin. Yang riang dah kahwin tak berapa ramai. Faham tak? Kau dah faham tu masuk sini. Yang gembira, yang nak kahwin berbuka. Jangan lupa 7 bulan ni saya kahwin. Ya ke? Allah tanya, datang tau buat family. Happy mana nampak? Menghitung hari. Sikit-sikit belek jari tu ada cincin. Taklah. Dah check dah kan apa, juru gambar nak buat storybook, nak ambil gambar bagi-bagi dalam longgeng kan, contoh kan dah ada lah. Outdoor tu kan, tak sampai apa kan. Itulah dia budak sekarang, tak apa bodoh bertunang pun teruk daripada orang kahwin. Nyampah tengok. Ya tuan-tuan, bertunang jantan tak payah pergi. Faham? Budak lelaki tu tak payah pergi, biar wakil keluarga payah pergi. Jantan yang sibuk pergi bergambar, bersanding pangang betul kan. Sah betul. Bertunang, tunjuk jalannya. Orang dulu macam tu. Setakat kalau dia nak pergi pun tunjuk jalan. Tuan rumah bubung tak, kau duduk ni tontok, jangan pergi, duduk. Mahal muka pengantin lelaki. Faham? Itu tak ada mana orang. Baru-baru ni ada satu artis tu dia bertunang, yang bakal pengantin lelaki ni tak datang, wakil keluarga je datang. Mamak sarung cincin. Oh nampaknya tulis apa, bakal pengantin lelaki tidak hadir. Apa-apa isu nambah dengan wartawan tu. Macam tu cerita. Ada niam orang lelaki, biar dia mak ayah apa di wedding apa saudara mara pergi, wakil dia je pergi kan. Lepas tu ambil gambar, lopak ambil gambar kan. Dah habis majlis. Yang paling mustahak ni gambar. Bila dah selesai akad nikah tu, penyerahan tu, buat majlis penyerahan. Benda tu tak ada lah, wajib. Tapi baik-baiknya buat pengantin, mak ayah pengantin perempuan duduk menghadap pengantin lelaki, pengantin perempuan. Sekarang ni ayah serahkan anak ayah ni pada kamu. Salam. Kau jagalah anak ayah ni baik-baik. Daripada kecil ayah tak pernah jontik, dia pun tak pernah. Wah, lobam birat balun budak tu daripada kecil. Tapi ayat macam tu lah. Ayah tak pernah jontik dia, jadi kau tolonglah jaga, teguhlah dia baik-baik.
Dan ayah minta tolong satu perkara. Kalaulah isteri kamu ni rindu ke mak ayah, janganlah kau larang dia balik. Walaupun ayah tahu tu kuasa kamu, InsyaAllah ya, cabut tu, dia akan ingat tu. Dalam tempoh 5 hari 7 hari tu bukan honeymoon lah. Ya, silakan. Tahu dah dihuraikan tadi. Baik, silakan. Tak apa. Mana dia yang apa? Kursi yang elok sikit tu. Ambil lagi kursi elok sikit. Lama lu depan ni. Tu dia. Baru botol. Silakan. Nampak tak yang nak tengok tu? Okey. Right? Lepas tu 5 hari cuti, 5 hari 7 hari seminggu cuti. Bantai honeymoon. Bukan honeymoon, tu mustahak pergi rumah pak saudara, mak saudara. Pergi rumah bapak saudara, mak saudara. Cakap ni 9 boleh? Boleh, tak boleh. Tak boleh. Oh, mana yang tak faham? Cakap tu. Kan? Bawa pergi pak saudara, mak saudara belah lelaki, pak saudara, mak saudara belah perempuan, kenal. Bagi kenal, itu sepatutnya kena buat. Ini yang sekarang ni. Pergi pula jangan kosong. Datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Berlenggang pergi mak saudara, bawa lah buah tangan. Bawa buah tangan. Orang dulu bawa bokor tu. Kan, bawa lah apa-apa buah-buahan ke apa. Dulu dia bawa bokor ni, bawa penganan ke, rajin kan, bawa bokeh. Kemudian dalam bokeh tu dia buat balik bagi duit. Ni dulu lah kan, tak payah. Kita yang patut seorang tu, macam tu lah. Jadi tu bukan cerita kahwin ni lah, tak ada cerita lain. Tapi nak bagi tahu tentang bahagia tadi kan. Jadi ada orang cakap dia duit banyak bahagia. Ni bahagia tak juga. Kahwin bahagia tak juga. Ada anak ramai tak juga. Pangkat tinggi bahagia, pagi kusut nampak kepala kan. Iya. Macam saya lah makin kerja. Kojap ni. Taman Senangin dia. Banyak cekadak ni macam ni, tu macam ni. Nampak tenang aja. Kan contoh kan. Tapi banyak hal Aduh, tak juga Senangin sini dah, ni tempat lain. Sini okey. Kemudian kan, ada juga kalau kita tengok bahagia ni bahagia yang macam mana? Bahagia ni adakah bahagia sebenarnya? Kalau boleh nak kekal bahagia selama. Jadi nak tak nak kita kena tengok bahagia di dunia maupun di akhirat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah merupakan panduan setiap mukmin untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia. Nak tak nak itulah jawapan dia. Nak bahagia dalam hidup macam rumah tangga lah, nak bahagia 3 perkara. Yang pertama, mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Yang kedua, tidak ada pasangannya melainkan tu proses yang berterusan. Tu sebab lepas 10-20 tahun kahwin pun masih dengar lagi tak faham betul dengan jantan ni, pembenda nak tak tahulah. Aku tak faham betul dengan bini aku tu, memekak aja, ada. Tapi proses tu berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan yang lain. Jadi Al-Quran merupakan firman Allah yang Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Maka barang siapa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dadanya akan sentiasa lapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Peganglah Quran dan Sunnah ni. Nabi dah pesan dalam khutbah takhir Nabi, kan? Setelah ketiadaanku nanti, kan? Dan seandainya kalian berpegang kepada 2 perkara ini, sesungguhnya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Al-Quran kita baca, kita cuba faham maknanya, cuba melihat apa sebab turun ayat ni dan sebagainya. Tetapi bila sampai pada Sunnah, dia menghurai lagi.
Penting nak? Penting. Contoh, kita lihat bagaimana peristiwa bagaimana Nabi dengan Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, kan? Nabi pegang dada Abdullah bin Abbas ni, kan? Siapa Imam Ibn Abbas ni? Sepupu Nabi. Sepupu Nabi yang mana ketika Nabi wafat usianya 13 tahun. 13 tahun. Dan pada gitu apa yang Nabi pesan, Nabi sempat letak tangan Nabi dekat dada Imam Ibn Abbas. Apa dia sebut? Dia kata Allah ma'alimhu ta'wil, Allah ma'alimhu ta'wil. Dan terpesan dah. Dan satu lagi yang power yang Nabi pesan, Nabi kata apa? Kalaulah satu dunia ni berhimpun, kalau satu dunia kumpul berhimpun nak memberikan keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Nampak tak? Dan seandainya satu dunia ni berhimpun, berkumpul nak berikan mudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Pesanan Nabi ni, bila Nabi cakap, powernya tu kita boleh fikir pun, kan? Satu taman ni berpakat dia nak jatuh surau ni, nak ratakan surau ni jadi futsal, kata. Contoh kan. Jadi tak ada takut dah, kata. Kalau dia berhimpun satu dunia pun nak buat, tapi kalau dah Allah dah tentukan, dia takkan apa, kan? Kita ni hanya boleh merancang, tapi sebaik-baik perancang adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita tadi, powernya Nabi pesan, kan? Bagaimana malaikat Jibril bagi tahu? Hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Ini ayat-ayat ni kan kita dengar minyak bahagia ni macam mana pula? Makna basicnya nak berbahagia ni macam mana pun balik pada Allah Ta'ala balik. Malam ni ada dua tempat orang pergi. Contoh antara tempat orang pergi, yang pertama kelab malam, yang kedua surau Abu Bakar As-Siddiq. Orang pergi kelab malam, percaya cakap saya, dia tak tenang, tapi nampak macam happy je. Dokek surau ni nampak macam tak happy tapi tenang. Macam tu lah, kan? Nampak macam tak happy je, kan? Kan? Yang kat kelab malam tu nampak macam happy tapi tak tenang. Tu dia cakap, pergi kelab malam belum tentu lagi tak baik, belum tentu lagi jahat, betul, tapi ada harapan jadi jahat. Orang pergi surau belum tentu lagi baik, betul, tapi orang pergi surau ada harapan jadi baik. Tapi kan, belum pernah lagi orang pergi kelab malam dan bohong, tak ada, kan? Tak pernah jadi tu lah, kan? Bohong. Jadi tu sebabnya saya ingat ni, saya berjumpa dengan arwah Datuk Haji Ismail Kamus. Saya jumpa dengan Datuk Haji Ismail Kamus waktu yang tahun yang dia fitnah dia meninggal. Tahun depan tu baru meninggal, sebelum. Jadi anaknya Ustaz Firdaus beritahu, abah ada kat hospital kat AJN, kalau nak pergi tengok, pergilah tengok. Dia memang rapat dengan saya lah, anaknya tu, si Firdaus ni, Ustaz Firdaus. Saya pun pergi sampai di AJN, jumpa dekat kaunter. Saya tanya, saya nak jumpa dengan Datuk Ismail Kamus. Sekejap, dia pun telefon, Datuk, ni Samsul Debat ada kat bawah ni, dia nak jumpa. Okey, Datuk panggil, naik. Kalau lopeh lah naik, kalau dia tak bagi naik, tak dapat lah naik dah. Dapat saya jumpa, berbual lama, saya buang dengan dia, kan? Dulu dia waktu dia ceramah ke kampung mak saya, ke kampung Pancur tu, saya dapat tinjau ramai betul orang tengok dia, kita faham pun tidak, kan? Berapa tu kita dah dengar kaset dia, patutlah orang suka dia, kan? Ilmu dia, kepakaran dia, macam-macam lah yang dikongsikan, kan? Jadi saya sebelum yang nak cerita ni, sebelum balik saya tanya lah, kan? Datuk, ada tak apa-apa boleh bagi nasihat? Bagilah nasihat sikit, kan? Yang pertama sabar banyak-banyak.
Sabar banyak, biasalah ujian banyak gitu. Yang kedua, pesan dengan ceramah ni, jangan menjerit ceramah. Jangan menjerit ceramah. Aku rasa kawan aku seorang tu je yang kuat menjerit tu. Jangan kuat juga menjerit, dia kata, sebab yang kat depan yang dengar ceramah ni bukannya orang jahat, orang baik dia. Tu ayat dia. Jadi kenapa jerit-jerit kat orang tu? Tu dia pesan kat saya. Terima kasih tuan tak kena, tapi pesan dia sabar tu. Yang sabar tu lama dia pesan. Jadi mana kata tempat orang baik, datang surau masjid ni tempat orang baik, percayalah. Kalau cakap tapi dia tu jahat, senang je. Percayalah ada kebaikan dalam dia orang. Segemuk-gemuk ikan, segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikannya. Jadi pilihlah tengok yang baik, tentu jumpa. Kalau kita pilih nak tengok yang jahat, jahatlah. Itu sebabnya mana ada manusia yang sempurna? Tak ada yang sempurna. Macam surau ni kan, semua elok, dah cantik, sampai masa bila ramai macam mana, kocik pula kasut. Dah mula orang cakap, patut kau nak bosarkan lagi, hari lain kau tak datang, kau nak komplain banyak pula kan. Contohlah kan, tentu ada kelemahannya kan. Lepas tu dah bangih kan, orang yang datang surau ni dah bangih lah. Sebab dinding tu dulu pot dia, orang lain dah ambil. Contoh beralih ni, antaranya lah kan. Jadi makna kata dah nak bahagia ni, maknanya kena, nak tak nak kena pegang Quran dan Sunnah, berpegang teguh. Dan Allah menjauhi larangannya. Nak bahagia, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, insya-Allah bahagia. Contoh malam ni kan, AJK Surau buat program ni, bincang berapa minggu dah ni, berapa minggu-minggu bincang program ni, program tu ni, nak pesan kemah ke tak, semua bincang dah tu. Lepas tu macam ni parking macam mana semua, macam mana kita nak susun satu kod, nak letak kat mana, macam-macam bincang kan. Susun ni sebab apa dia buat ni? Bukan dapat gaji dia on kan. Kes surau tak ada, imam pun dapat sikit dia ada, bukan semua surau dapat lah ni kan. Lain lah kalau masjid yang kat Selangor ada satu masjid tu, imam ni 3,500 gaji sebulan, Bilal ni 1,500 ke 2,000 sebulan. Lain azan ni, tak ada lamau dah. Iya, memang lah kan. Ini buat, tapi sebab apa buat ni? Sebab nak menjalankan amanah. Maksudnya menjalankan perintah Allah. Perintah Allah tak amanah tu. Amanah buat, kena buat program. Menjauhkan larangan, apalah larang, jangan kamu khianat pada amanah dia berikan. So dia buat. Oh nak cakap lah, nak puaskan hati semua orang, memang tak dapat. Panggil Samsul Debat, ingat tak ada tak puas hati ke? Aduh, tengok muka pun tu, tak ada pencamah lain kau. Dia cakap dia nak, contohlah kan, ada yang tak puas hati contoh. Panggil orangnya tak betul, sudah panggil dia lah, macam tu kan. Semua tak betul, semua tak kena. Jadi mana kata, memang kita takkan dapat puaskan hati semua orang. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kan dia berjalan dengan anak dia, bawa kaldai. Orang kampung tu aku, kaldai dah ada, naiklah. Yang kau tarik berapa? Abah yang naik, anak yang tarik. Dah orang kampung ni tahu, sodap-sodap abah yang duduk. Kesian budak tu yang narik kaldai tu. Dia turun abah yang naiklah anak yang. Dah kampung lain nak tahu, Kuang Hajar punya anak, kau sodap-sodap duduk ke kaldai tu, abah kau tarik. Salah ya, sudah dua-dua naik kaldai, mengengkeh kaldai tu. Dah marah, menyiksa binatang betul kan. Kesianlah kat binatang tu, sudah kaldai naik dia lagi gila kan. Apalah, patut kau ni kalau kaldai lah naik kau, buat apa pun salah. Macam tu jugalah seorang anak dengan seorang ibu. Emak ni kan, semua tahu tu, dan memang emak macam tu kan. Emak ni, kau jangan macam ni lah,
Kau ni kenapa cincin? Memang macam tu Omak macam tu. Tapi kita kan tahu nilai omak tu cincin tu bila dah tak ada. Baru tahu. Tolonglah mak bising lagi mak. Baru tahu. Tak sama mak orang lain dengan mak kita. Tak sama. Kan? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Kalau bising mak ni. Bila dah kahwin, bila nak beranak tu? Dah beranak jantan ni anak kau. Bila pengen nak perempuan? Dah pengen nak perempuan, beranak kau jual kau. Salah pula beranak tu. Mak macam tu. Ya, dia risau pula tengok kau dah ramai pun anak kau. Kereta pun dah tak muat dah, 7 julu kepala keluar. Contoh kan. Tapi bahagia tu janganlah kita tengok apa mak, tapi bahagia tu tengok kebaikan mak tu. Macam mana pun mak, mak ni kualiti dia, kita sampai kat rumah soalan pertama tanya, nak makan tu? Itu mak. Bini lambik balik. Apa hal? Kata. Kan? Angin je. Duduk taman dekat taman sen angin. Kan? Angin je. Angin dia kan. Contoh. Ada yang benar tak payah tinggal orang. Mana? Tapi dah makan belum? Belum 5. Tapi tadi adalah makan sikit. Duduk ya. Goreng telur. Ikan bilih mata biru. Kan, pecah-pecah telur sikit, raul dengan apa, tumbuk cili api sikit, rau dia. Lepas tu dah panis, goreng, masukkan ikan bilih tadi, dah lepaskan telur, tutup api, dia gaul lah. Nek moyang sadap lah. Masa makan anak tu, masa berat, kau apa hal lah ni? Tiba-tiba balik, sambil-sambil makan pun cakap, itu mak. Tak ada apa lah mak, poding pala sikit lah, yo kau. Ada apa-apa mak boleh tolong kan? Tak ada apa lah mak. Saja nak balik tengok mak. Balik logo dah selesai. Iya. Tu sebab orang perempuan, kalau lelaki tu anak yatim. Tua bangko lelaki tak ada mak ayah panggil anak yatim lagi kan. Maknanya anak bila balik tu kita kena cuba ambil peranan tu jadi orang yang ada sifat keibuan jaga suami. Macam tu. Barulah suami rasa bahagia tu. Dia rasa rumahku syurgaku tu ada. Balik. Dan orang lelaki pula, kalau pun lah bini tu macam tu, dia membebel. Bisingnya. Orang lelaki kena terima benda tu sebagai satu anugerah. Makna bini dan boleh bercakap. Macam tu kan. Tuntang. Elok dia tak bisu tu. Elok dia boleh bercakap kan. Tapi nikmat bercakap tu kan akan tahu bila bini tak ada, sunyilah rumah ni. Betul, itu dia. Zaman Nabi dulu ketika ada satu bulan Ramadan, ada 2 perempuan berbual, mengumpat, bercerita pasal punya teruk orang sampai nak berbuka. Punya teruk mengumpet sampai haus. Thirsty. Sampai dahaga lah. Kan? Jadi dijumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak berbuka puasa? Haus sangatlah. Punya teruknya mengumpat sampai nak berbuka puasa. Nabi kata apa? Tak payah kamu minta nak berbuka pun, kerana sesungguhnya kamu dah berbuka dah. Tak percaya cuba kamu luar apa yang ada dalam mulut kamu. Dia pun luahkan. Terkeluarlah seketul daging busuk daripada mulut masing-masing. Daging apa? Daging saudara yang diumpatkan itu. Punya teruk kan. Orang perempuan yang datang malam ni kan, mengumpat pun tak ada sampai nak berbuka. Betul tak? Betul tak? Makna mengaku mengumpat, cuma tak berbuka je. Macam tu ya kan. Contohlah, tak adalah gurau. Jadi mana kata jangan kita buat benda yang Allah tak suka. Jangan. Kan? Kemudian perbanyakkan rasa syukur dalam hidup. Pula boleh. Kenapa manusia tak boleh bersyukur? Nama dah elok dah, Syukur bin Syukri. Syakar, Syakir, Sakur, tu semua tu sebenarnya maksud syukur tu.
Kan? Jadi kenapa manusia tak boleh syukur? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lain yang lebih susah daripada dia, menyebabkan dia bersyukur. Dan yang ketiga, manusia tak bersyukur, sibuk merasa apa yang ada adalah hasil usaha dia. Sebenarnya dia terlupa apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Jangan sombong. Kita nampak orang tu berniaga tak laku, orang tu berniaga tak laku, kita pula berniaga laku. Kau kena pandai, cik dia cakap, kena ada strategi. Kau tengok aku strategi pun macam ni. Tak, bukan sebab strategi. Allah rezekikan setakat itu untuk dia. Tapi tak salah belajar. Sebab orang 18 orang pergi interview untuk dapatkan jawatan tertentu, kan? 2 orang tu dapat. Macam sebab kebetulan pula yang panel penemu duga tu kecenderungan dia suka orang yang macam ni, yang ni pula suka macam tinggi. Dapat kat dia campur-campur markah. 3 campur ni dapat, orang dapat. Dia bincang balik, bolehlah 2 orang ni dapat. Maknanya apa? Tuhan izinkan. Itu je. Kita tak dapat kerja. Dah ada orang dalam ni, semua tak boleh pakai ni, semua rasuah daripada atas sampai bawah sama, tapi dia tak dapat. Tapi dia terlupa. Kena ingat, percaya, agaknya Allah dah rezekikan untuk aku. Rupanya Tuhan bagi tempat lain kerja gaji yang lebih baik. Kena percaya macam tu. Ini masalahnya tak boleh terima hakikat. Salahkan sana, salahkan sini, salahkan. Yang betul dia. Saya dulu masa orang minta kerja macam-macam sains sampai sila timbangkan, menteri besar, sila sokong pula seorang ni pula. Yang seorang tu surat kuning, tu surat hijau, surat merah, macam-macam surat ada. Betul. Yang seorang tu siap panggil pak saudara datang jumpa. Saya ni lama betul tak jumpa tuan. Baru teringat lah tuan. Cik, dia punya simpang lah bawa cerita. Anak saudara saya, dia dapat ni, oh ya ke, minta lah. Tak, dia dah dapat tawaran nak interview. Baguslah. Boleh tolong lah sikit. Tolong tengok kan. Tengok tu salah tu. Suruh tengok. Kalau boleh bagilah dapat. Yang tu tak janji, saya kata. Saya tak dapat janji tu, bukan bidang kuasa saya. Bila interview kadang baru tahu. Susah. Kan? Tu belum cerita lagi. Dapat kerja orang lain nak ngaku dia punya jasa. Tu lagi kurang ajar. Kalau tak kerja tu ada seko. Ada satu hamba Allah kat Longging sampai. Dia mengencanang kat semua orang. Tu kan, tu susah. Takut kan. Apa maksud ikhlas? Ikhlas satu perkara tak mengharap balasan, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang Malaysia ni lain sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Maknanya tak ikhlas tu. Dan paling mendalam masuk ikhlas adalah buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, diharapkan hanya daripada Allah semata-mata. Itu ikhlas. Macam orang surau lah buat ni, dia tolong orang, tolong sini, mudah-mudahan besok Allah izinkan orang lain tolong aku. Macam tu orang tua dulu. Orang tua dulu kalau tolong kundi kenara, dia tolong komeh, dia tolong susun meja. Tuan rumah cakap, terima kasih lah kau tolong aku. Mengadalah kau tak ada apa pun sikit aja ni. Terima kasih pula. Kena marah, terima kasih. Itu ikhlas. Faham? Dia marah orang cakap terima kasih kat dia sebab takut jadi tak ikhlas. Ya?
Jadi setiap manusia ingin memiliki kehidupan bahagia di dunia maupun akhirat. Hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan terbesar, sehinggalah harus berlumba-lumba demi yang tersebut, baik melalui harta, baik melalui pencapaian dalam karier kejayanya, maupun kehidupan berkeluarga. Semuanya bersaing. Sebab pada dia bersaing tu, itulah kebahagiaan sebenarnya. Salah kan? Berlumba-lumba dia nak jadi ketua, sebab pada dia itu kebahagiaan. Nak jadi ketua kampung, pengurusi persatuan penduduk contoh, biar aku paling lama sekali. Sekali dapat kelebihan dia chopnya, chop buku teks. Siapa lagi nak chop ni? Tapi dia punya maki hamun sama dalam package ketua tu. Semua kono tak guna, boleh jalan lah, mati lagi baik lah, apa macam-macam orang cakap. Tu kan, akhirnya tak bahagia pun kan. Nak bini lawa, tak bahagia pun. Sebab apa? Susah hati pergi kerja. Bini aku buat apa lah sekarang, dia sidai kain dengan mau jangan sebelah buntang tengok dia. Kan? Macam tu lah kan. Agak lah kan? Macam tu. Jadi perlu diingat, segala sesuatu pasti memiliki tanda. Demikianlah orang-orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 yang artinya, untunglah orang-orang, yaitu orang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang guna, dan orang-orang menjaga kemaluannya terhadap isteri mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dikumpulnya, dan janji orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Maka dalam ayat ini dah diberitahu rahsia mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Pertama, jaga solat. Jaga solat 5 waktu. Tu tanda orang bahagia. Jaga. Ini adalah jantan, period tak berhenti. Sepanjang tahun tak semayang. Bini pun heran, apa Johnny pad yang laki aku pakai? Tak berhenti-berhenti darah keluar. Orang perempuan ada tarikh ABC. Allah bagi cuti, itu pun tengok umur. Sampai satu tahap tak ada lidah kan. Jadi jaga solat 5 waktu. Jangan pernah mengabaikan solat, kerana amalan pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah solat. Felda palung pek boleh buat program imarah masjid. Kanak-kanak sekolah rendah datang semayang subuh di masjid, akan diberikan duit belanja sekolah RM3 seorang. Sekolah rendah datang, kau poi masjid. Abah tak poi. Dia suruh nak apa, biar dapat duit belanja RM3. Maka pihak masjid tambah lagi satu, orang dewasa yang datang masjid semayang subuh 40 hari berturut-turut, layak cabutan bertuah, menang skuter. Dia buat macam tu. Surau boleh buat. Jangan risau tentang peruntukan. Bawa jumpa YB kawasan, settle. Jangan cakap saya bagi idea ni. Macam tu. Sebab memang itu yang dibuatkan masjid tu. Dia minta YB kawasan sponsor. Sebiji skuter je. Adalah yang bunyi, alah kau macam tu tak ikhlas lah Ustaz, kata. Memang awalnya mungkin tak ikhlas, tapi kita nak dia lazimkan bangun pagi tu. Kadang-kadang disebabkan dah lazim setiap pagi naik nak kerja skuter tu, dia dah terbiasa. Mak saya daripada dulu dah lazim bangun 3:30 pagi, bangun buat kuih, buat silomak nak berniaga. Anak-anak kalau dia kojut pun mungkin pukul 4:30, pukul 5 kan untuk bantu dia. Tapi sampai sekarang walaupun dah tak berniaga, masih lagi bangun pukul 3:30. Walaupun dia tak kunci jam, pagak betul 3:30. Jadi pun dah buat zikir anak semua. Ya, tu cerita kan.
Jadi kita nak melazimkan orang, membiasakan diri. Itu sebab daripada awal kena buat. Allah yarham Haji Azmil Mustafa. Kena tak? Ali Setan. Ali Setan kan main kena. Dia ceramah kat Terengganu, masjid tu penceramah malam Ali Setan tu dia. Bila arwah masa tu dia cakap lah, minta maaf lah Haji, terpaksa buat macam ni, ramai sikit datang betul. Jadi Allah yarham Haji Azmil Mustafa ni berseluruh lah, nak buat macam mana, panggil penceramah orang tak datang, panggil setan kan. Dia jawab macam tu, dia gurau macam tu. Haji Azmil Mustafa bukan 40 pagi tau. Haji Azmil Mustafa sepanjang hayat dia sempat beberapa kali solat 40 waktu berturut-turut tanpa sembahyang jemaah. Kita pun tak dapat kan. Ada tengok dah mula sembahyang seorang dah putus kosong balik. Dia 40 waktu berturut-turut dia sempat buat beberapa kali sebelum dia meninggal dunia. Haji Azmil Mustafa dapat hidayah di mana? Bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Yaman. Dia dapat hidayah hanya di US. Masa tu dia nak datang festival filem. Dia patut datang hari Rabu. Contoh patut datang hari Rabu, janji dengan kawan dia, tapi dia datang sehari awal. Jadi dia tak ada penginapan. Dia beritahu dekat driver taksi yang Pakistan Islam ni, kat mana saya boleh tidur. Saya tahu ni kawan dia kata jangan datang awal sangat, aku tak ada kat rumah. Jadi driver yang Pakistan yang tadi, yang Islam tadi, bawa dia pergi kat satu masjid dekat US. Masa masuk dia tersadar tak boleh baca Fatihah, dia tak pandai mengaji, dia nampak semua orang, jadi dia rasa sedih sangat. Dia baca Fatihah pun selama ni dia baca Rumi. Dia habiskan duit simpan tak kurang pada 2 juta untuk pergi semula ke Yaman untuk belajar agama balik semula daripada awal. Dan dia sempat hafal beberapa juzuk Al-Quran, tuan-tuan, dalam Quran. Itu Allah yarham Azmil Mustafa. Itu cerita yang baik-baik ni, cerita baik. Jaga solat jemaah, datang ramai-ramai. Apa lagi nak? Cuba tengoklah aircon, kapet tabah, sujud tabana. Nampak? Tengok selesa macam mana. Tengok apa lagi cantik ukirannya. Sembahyang tu sajuk mata memandang. Kan? Mana nak dapat aircon apa biji tu? Dia aircon kat bumbung lagi. Satu. Bukan kaleng-kaleng, Daikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depannya dah kan yang saya tak nampak ni. Nah, 9. Aircon. Pintu pun buka, sejuk sampai ke jalan ni. Tu dah cerita. Tuan anda tak anda, tuan-tuan. Tu cerita. Jadi tuan-tuan tak nak datang, macam datang. Setiap hari ada kuliah. Ada guru-guru takmir mengajar. Datang. Kan? Iya. Tuan-tuan, untuk makluman semua, setiap hari yang datang mengajar tu, ilmu dia dalam daripada Samsul Debat. Debat ni sikit warna. Musik-musik ya cerita. Dan mudah-mudahan. Dan Allah berfirman dalam 238, peliharalah semua solat wusta, solat dan berilah kamu khusyuk. Jadi bila kita lazimkan semayang, mudah dapat kita khusyuk. Ni apa maksud khusyuk? Apa maksud khusyuk? Yang risau saya, kalau saya tanya tu saya jawab balik semula. Khusyuk ni bukan makna sampai tak. Contohlah macam tengoklah, kita tengok drama apa orang perempuan, drama sekarang ni, hati tercari luka. Macam tu. Kan? Tengok dah habis dalam cerita tu. Ada lagi tak? Ada lagi. Makna tengoklah, sajuk ada. Tengok orang share dan TikTok. Tengah tengok drama macam ni leko tengok. Tengok anak lalu kita macam ni tolak dia. Tu khusyuk tu. Dia sadar, tapi makna penumpuan dia lebih pada cerita tu. Macam tu lah masa solat, penumpuan dia lebih pada Allah dan Rasul.
Semua Allah, 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 Allah. Yang susah solat 5 kali 5 25. Katalah kita siap dengan wirid, siap dengan doa, tambah lagi 5 minit. 10 kali 5 50 minit je. Kita ambil lah sejam. Sejam je sehari daripada 24 jam. Itu yang susah. Yang lagi 23 jam lagi semua dunia. Itu yang kita kena hati-hati. Itu yang bila semayang Allah Akbar. Jadi tak sama serbat tu datang kan? Yang tu tak fikir. Jadi tak rombongan minggu ni baru teringat air lupa tutup. Lah baju tu tak jahit topi lagi. Semua baru ingat. Oh malam ni nak pakai telokong mana satu, telokong baru tu mana letak Semua ni dalam kepala ni semua. Setan memang mengacau kita kan. Jadi jangan pernah melalaikan solat. Jangan tinggal solat satu. Jadi improve untuk tahun baru ni 2024. Kalau dulu tak semayang, kita semayang dah. Dulu semayang tapi selalu semayang lambat. Sekarang semayang awal waktu. Dulu semayang awal waktu tapi semayang seorang. Sekarang semayang berjemaah. Dulu semayang jemaah kat rumah. Sekarang semayang di surau ramai-ramai. Bawa family dah sekali. Yang kedua, tidak membenci. Jangan pernah membenci seseorang buat kesalahan padamu, mendoakan dia untuk berubah. Kerana terdapat kelegaan dan ketenangan kita mampu memaafkan orang lain. Jadi jangan gaduh-gaduh, jangan membenci satu dengan yang lain. Jangan. Berbaik-baiklah. 3 perkara je Tuhan tanya akhirat esok. Pertamanya nikmat, keduanya amanah, ketiganya silaturahim. Nikmat apa? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Tuhan akan tanya. Amanah, segala amanah. Amanah kita dalam kerja, amanah sebagai pemimpin, amanah sebagai suami, isteri, anak-anak. Itu Tuhan akan tanya. Yang ketiga tadi silaturahim, Tuhan akan tanya. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim. Jangan sekali-kali. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, orang-orang beriman itu sungguhnya bersaudara. Oleh itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jangan sekali-kali memutuskan silaturahim. Yang ketiga, tunaikanlah zakat. Dah tunaikan belum? Dah milah setiap kali bulan puasa sebelum raya tak pernah lupa. Tu zakat fitrah. Kan zakat fitrah tu faham. Tapi zakat pendapatan, zakat simpanan, orang perempuan paling banyak bermasalah zakat emas, perak. Cek balik. Barang kemas yang dipakai, barang kemas yang hiasan, ada timbangan dia. Kena betul. Tanya apa? Kat Baitul Mal 9. Berapa negeri berbeza-beza kiraan dia. Kalau di Kelantan tu pakai tu sampai rebeh bahu pun masih boleh lagi, tapi setakat mana baru dikira zakat. Itu dia kita sebab kita tengok. Jangan sebabkan itu tak bahagia hidup. Percaya cakap Allah SWT melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tapi juga memberi, namun lebih baik memberi dari meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama. Bila kata memberi lebih baik pada menerima, sebenarnya contohlah AJK Surau. AJK Surau buat program seboleh-bolehnya setiap bulan ada ceramah perdana lah. Ceramah yang besar sebulan sekali dia kata. Yang minggu memang ada dah, setiap hari tu dah ada. Tapi kalau dia fikir pulangan dia terima, sudah memang tak baik. Kan memberi orang ramai bagi pada Allah tak kalikan dalam bentuk-bentuk. Orang menyumbang, orang sedekah. Saya pernah ceramah dekat satu surau, dekat satu negeri ni, saya tak nak sebutlah. Saya ceramah, saya dapat aduan daripada orang ramai. AJK surau ni banyak, berpuluh akaun khairat dia beratus.
Tapi setiap kali bila buat program ceramah, semua tak merasa. Dia tak bagi makan kat semua. Bayangkan tu. Makan ni dia pilih lah kedai yang satu ustaz tu. Tokak dia kan. Buat, saya kata paling kalau nak buat, elok buat bagi jemaah tu rasa keberkatan dia tu, sedekah orang bagi tu, bagi. Malam tu saya sound kan, kat surau tu, langsung ada jamuan malam tu. Dia telefon kedai mamak tepi tu, siap ni goreng bungkui. Tak apalah, bungkui bawa balik. Ya. Bukan apa, kesian. Kalau tak ada makan semua. Mana tak apalah. Tapi macam malam ni ada, saya tahu. Saya tak apa, gorak hati saya lah, gorak hati saya ada. Tapi sekali lagi lah, macam dulu, tak pernah ditanya saya nak makan apa, tak ada. Macam tu lah. Saya okey lah, tak ada masalah. Yang penting kita bersyukur. Tunaikan zakat. Memberi macam tu kat rumah tangga, bukan JK surau je. Dalam rumah tangga pun macam. Kalau orang perempuan, isteri maupun suami, saya kahwin ni, saya tak apa pun dengan awak ni, apa pun saya tak dapat, memang takkan bahagia. Baik suami baik isteri, kita asyik fikir menceritakan saya satu barang kemas, surat pun tak ada, apa pun tak dapat dengan abang. Tak tahulah orang lain macam ni sampai ke bahu, apa abang bagi kat saya. Saya mungkin menyesal kahwin dengan abang. Keluar ayat tu, neraka lah tempat perempuan tu. Jangan sekali-kali sebut macam tu. Kedakut suami tu, kita tetap masuk syurga kalau kita taat tu ya. Kan kata tadi, dunia akhirat nak bahagia ni, memang bukan semua lelaki yang bangap itu. Tapi perempuan jangan sebut benda tu. Sayang, bila kita sebut, habis pahala kita. Faham tak? Yang lelaki sebut, saya kahwin dengan awak ni, saya tak bagi, apa pun saya tak dapat, awak tak itu, awak tak ini, awak tak ini. Sebenarnya dalam rumah tangga pun, memberi itu lebih baik pada menerima. Suami dipikir dia nak bagi apa kat isteri aku ni. Aku ni balik ni daripada ceramah ni nak beli apa ni. Kang ni ceramah ni Kang, apalah lauk nak bungkus buat balik ni, contoh saya tak cakap, tak masuk apa-apa. Maknanya macam tu kan, dia balik yang ada abang bawa balik, ya Allah abang ni ada benda dia nak bagi. Isteri pun sama, suami nak balik ni Kang, dia nak makan apa ada perempuan excited semenjak masuk grup, masak apa pun tak jadi kan, dia dah cari dah, laki aku ni suka makan ni, makan ni, makan ni. Memberi. Itu mak kita dulu bahagia hidup sebab apa? Sebab kita kecil, dia bagi. Mak kita dapat apa? Saya cakap, apa dia dapat daripada kita? Kan? Sudah berebut berbakti dengan mak dia. Mak tidurlah rumah saya minggu ni, mak jom lah mak. Berebut nak bawa mak. Mak tak nak dah. Mak duduk kat rumah mak. Rumah kau tu berangin. Sanang bona angin. Rumah saya cantik mak, ada tasik. Dia kata kan, dia pergi. Sebab apa berebut ni? Sebab mak ni daripada dulu memberi. Kita bagi pun susah-susah tak payah. Sebab itu mak. Apa yang dia ajar kita? Mak kita ajar kita lebih baik pada menerima. Nabi pun cakap tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik pada yang menerima. Keempat, tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai kedewasaan, untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai ketenangan, kan, kita akan diuji. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Jadi datang ujian, berkeluh kesah. Aduh, kenapalah hidup aku tadi, pening kepala aku lah. Halah, jangan berkeluh kesah.
Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada seorang Nabi beribadah selama 50 tahun. Tak disebutkan nama Nabi itu siapa. Selama 50 tahun dia beribadah, akhirnya Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Allah Ta'ala sebut macam tu. Maka Nabi ni menjawab, ya Allah, kenapa pula kau nak ampun dosa aku? Bukankah aku ni tidak berdosa? Aku ni Nabi. Nampak? Bila Allah dah ampun, yalah, tak sahlah orang kan, aku ampunkan dosa. Jadi dia balas, dia kata, bukan aku ni tak ada dosa. Ini Allah Ta'ala buat, Allah perintahkan datang impok, menghempap kakinya. Sembilan semua himpok kan. Bila menghimpok kaki itu, menghempap kakinya tu, bongkak, mengoning-oning atau mengoning-oning nyut-nyut kata orang utara, berdenyut-denyut, tak boleh tidur. Aduh dia kata, dia mengeluh. Dia pun cakap, ya Allah, dia mengadu kat Allah, ya Allah, ya Allah. Maka pokok tadi bersuara, pokok sesungguhnya Allah memberitahu, ibadah kamu yang 50 tahun itu takkan boleh menebus satu keluhan kau terhadap Allah. Tu kan mengeluh. Alah, hujan lah pula. Time ni lah nak hujan. Ya. Hei, panasnya. Aneh payah. Hujan payah, salji gilo tu. Kan senangin. Sampai satu tahap angin kan belum salji. Cik ayat ini kalau semua senyap satu Malaysia cari ni. Mana tak mana? Kan? Saya insyaAllah kalau ada rezeki nak pergi Turki ni, bulan-bulan 2 ni musim selji. Saya tak pernah lagi kan, tak macam mana lah Rahman. Kata koreh telingo, usi patah. Ya Allah. Tapi macam itulah, jangan berkeluh kesah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, artinya, dan sungguh kami akan berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanaman, dan berikanlah sabar. Saya ingat saya tanya abang Ashraf Muslim, kenal Ashraf Muslim, pelakon tu. Saya tanyalah, bang, macam mana bang boleh kawal isteri abang? Bagilah tips sikit, saya tanya. Kan? Dia jawab dengan mati ni tu lah kan. Tak ada apa Ustaz. Tapi sebenarnya petuanya 10 je. 10 je petua dia. Apa dia? Yang pertama bijaksana, yang kedua sampai nombor 10 sabar. Dia kata. Maknanya banyak betul sabar tu. Tu cerita tu. Sabar memang kena ada sabar. Sabar banyak-banyak hidup kita ni. Kita ni selain pada sabar, ada 5 perkara kena ada nak bahagia ni. Ingat 5. 1, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Adalah benda baik Tuhan nak bagi di sebalik satu perkara, hikmah. Keempat, redha dengan apa juga yang berlaku dalam hidup kita. Kita siapa tak sayang anak? Semua sayang anak. Tiba-tiba Allah takdirkan anak kita meninggal dunia sebab demam. Allah ambil nyawa kita, sayang dia ni. Tapi redha, anak aku tidak-tidaknya berada di tempat yang lebih baik. Kurang sikit tanggungjawab aku ni. Contohnya, kurang tanggungjawab maksud apa? Kurang tanggungjawab kalau tidak besok apa dosa anak aku buat, aku tanggung juga ni kalau aku tak didik anak aku. Ya Allah, kalau tak dia. Dan yang kelima, ikhlas. Ada 5-5 ni insyaAllah. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. Seterusnya, nak bahagia dunia akhirat, solusi apa? Jaga kemaluan. Sudah, macam mana jaga kemaluan ni? Maksudnya, kita kena faham hari ni perbuatan zina dah ramai menganggapnya seperti perkara biasa dan lumrah.
Banyak umat Islam melupakan kewajipannya untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Rasa malu ni dah tak ada. Masuk dalam media sosial, tunjuk semua benda. Bercantik-cantikkan, tunjuk dekat media sosial. Apa hukum dosa kalau bukan untuk orang yang sepatutnya. Publikkan status, biar semua tengok sana. Kalau ada masa tuan-tuan buka Syamsul Debat channel tu yang YouTube, tengok ada satu tajuk penyakit ain, baru je dalam beberapa minggu lepas saya share tentang penyakit ain. Siapa yang pernah pergi umrah, dia tengok kereta orang Arab tu sempong-sempong, sengit, berong-berong, calak. Kalau siapa pergi mana Arab, memang saja biar kereta dia kotor buruk, sebab nak mengelakkan penyakit ain kalau orang lain nampak kereta dia berkilat. Di Yaman, anak barulah ambil calak tulis alif lam lam ha, Allah, ada tulis subhanallah, ada sebut la ilaha illallah kat dahi anak tu, supaya orang nak sebut dulu nama Allah tu, sebab tak nak penyakit ain. Orang sekarang gambar baby tunjuk alhamdulillah kelahiran putera kami yang ke-8. Terima kasih buat mereka yang berdoakan isteri saya telah pun selamat. Yang baca tu bukan semua suka. Yang kebetulan seorang yang baca tu dah 18 tahun lah ikhtiar, macam-macam daun tolan lah, tapi belum ada rezeki dapat anak. Terdetik dalam hati dia, terdetik dalam hati dia, tak cakap. Belagak cakap seorang ada anak, kau tengoklah jadi apa ke anak kau. Makbul dalam hati dia doa tu. Penyakit ain. Tu sebabnya hati-hati bondo. Yang perempuan kadang dia pegang tangan lelaki, zap ambil gambar kat handbrake. Kaulah segalanya. Aduh, sakit you kan. Ya. Yang perempuan yang belum kahwin lain nak gagam, nampak lelaki handsome ni pergi surau, imamku. Yang tak berapa handsome tu pengusi khairat kematian tu lihat. Aduh. Jangan milih lah tu kan. Jangan. Betul. Pelik kan. Macam kita tengok yang kes budak perempuan yang kena bunuh di Selangor tu. Budak tu mengandung, belerut, buang janin, bakar budak perempuan tu. Budak perempuan tu bukan girlfriend dia pun, skandal dia. Ya. Memang itu pokok sawit tu lah tompek buat aktiviti tu. Ha? Laki tu ada girlfriend lain, perempuan tu ada boyfriend lain. Dak laki tu bekas pelajar sekolah agama. Ada seorang lelaki kena tangkap sebab menjadi kupu-kupu malam, jantan. Bila ditangkap, dia soal siasat, dia mengaku dia dah buat kerja tu, masa tu umur dia dah 20 lebih kat 30. Dia dah buat kerja ni seawal usia 14 tahun. Pelanggan pertama dia guru dia. Cakap apa tu? Tu belum cerita lagi. Mak dengan anak, ibu dengan anak perempuannya mengandung, melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Bayangkan, tak pening kepala. Kau ni adik-beradik aku ke pak saudara aku? Belum cerita lagi perkahwinan, banyak masalah. Baru-baru ni Dr. Hushim Salih share. Tu sebab orang perempuan keluar rumah minta izin suami, mesti minta izin. Pahal pula, nama rumah ni geran tanah nama saya, patut suami saya yang minta izin saya. Wah gila tu. Dah laki pula minta izin nak keluar masuk rumah tu kan. Tak, isteri macam mana pun kena minta izin suami. Minta izin suami, bila suami kata pergilah. Pergilah tu doa sebenarnya.
Bila pergi tu, semoga Allah melindungi kamu, elok-elok, jaga diri baik-baik. Minta izin. Ada seorang perempuan ni dah pergi outstation, pergi kerja, tak cakap dengan suami, akhirnya berlaku keterlanjuran dengan lelaki lain. Saya bentang paper di Setiawan, Perak dalam tahun lepas. Cabaran rumah tangga hari ini, ada 3 cabaran rumah tangga hari ini. Pertama, tak mampu, duit tak ada, tapi nak kahwin. Ada setengah kes sangat terpencil, boleh kahwin, mak ayahnya izin, kahwinlah, memadailah hantaran senaskah Al-Quran. Sebab apa? Sebab bakal menantu ni dia tengok agamanya bagus, hafal Quran kan? Jadi bolehlah, mudah-mudahan murah rezeki kamu, insyaAllah bahagia. Tapi ni dah lah tak mampu, apa pun tak pandai. Tak mampu tapi dimampukan dengan personal loan. Personal loan dengan riba, interest. Bayangkan dengan duit bercampur riba, jadi benih asas bina rumah tangga, banyak masalah. Yang kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Bangang sobi-sobi, nak kahwin apa pun tak pandai, mandi junub pun tak pandai. Macam mana? Semayang tak tahu, ngaji tak tahu, apa tak tahu, semua tak tahu, tapi nak kahwin. Kata Dr. Nik Salida waktu saya forum dengan dia yang tazkirah malam Jumaat, siapa yang tengok tu kan, salah satu yang dikatakan tak layak, orang yang panas baran pun tak layak kahwin. Tu dipijak bini tu, yang bini pun sama bangih, sama naik baran ketepi, oh the sound suami dia, masak Allah, bin lelaki masak kan, panas baran, tak layak, ilmu apa pun tak ada, tapi nak kahwin. Tapi yang ketiga, nak kaitkan ni, yang ketiga tak jaga ikhtilat. Tak, maksud tak jaga ikhtilat ni, yang kita faham ada satu aspek, dia ada 2. Pertama, waktu bertunang belum kahwin, tak jaga hubungan, keluar bebas, naik motor sesama, mak pun sama, polok lah, rapat sikit jatuh karang, bingai mak. Jangan. Kamu belum kahwin lagi, siapa kata tunang dah dapat lesen, belum lagi. Bak kata Ustaz Zaidrus, boleh kalau bertunang naik motor sama-sama dengan syarat ayah aduk tonggak. Itu Ustaz Zaidrus beritahu kan, makna tak boleh lah tu nak beritahu kan. Tapi yang satu lagi yang paling membimbangkan, ikhtilat ni tak jaga. Ikhtilat ni batal. Maksud ikhtilat tak jaga ni, lelaki ni dah macam-macam buat dengan perempuan lain, dan perempuan ni macam-macam buat dengan lelaki lain. Kemudian kahwin, dunia tak dan maklumat di hujung jari. Dah kahwin 5-6 tahun, maklumat bocor. Orang share gambar dia berpolok-polok dengan lelaki lain sebelum kahwin. Masalah rumah tangga banyak berlaku. Banyak kan. Ada satu suami isteri ni, tak macam mana suami jumpa telefon lama. Kemudian gambar elok lah. Dia pun nak transfer gambar tu, paling senang install WhatsApp. Dia masuklah SIM card. Bila install WhatsApp, rupa-rupa WhatsApp lama pun muncul. Keluarlah gambar-gambar, keluarlah cerita, keluarlah video, keluarlah apa macam-macam kisah silam isteri. Walaupun benda tu sebelum kahwin, ada kesan nak? Ada kesan. Gaduh. Menangis suami itu mengadu dengan kaunselor dekat pejabat agama. Cerita-cerita. Akhirnya kaunselor tanya, isteri ni baik tak? Dia baik. Dia jaga anak macam mana? Baik. Dia jaga tuan macam mana? Jaga saya baik. Habis macam mana? Saya tak boleh. Sebab saya tengok isteri saya ternampak lelaki lain, dia kata. Fahamlah kan maksudnya kan? Jadi tak apa, balik semayang banyak, doa, minta Allah tunjukkan, nanti kita bincang lagi.
Setelah sebulan, 2 bulan datang balik jumpa. Apa ayat suami ni? Saya dah buat keputusan, saya maafkan isteri saya, malahan saya minta maaf dengan isteri saya. Kenapa pula? Saya minta maaf dengan isteri saya sebut, abang minta maaf, abang lambat selamatkan isteri abang. Tu ayat dia. Dalam 50 pasangan, satu je pasangan cakap sini. Yang lain semua corai-borai, tuan-tuan. Di Malaysia, rekod bercerai dulu tahun lepas, tahun sebelum ni, hari ni kahwin, esok cerai. Yang terbaru hujung tahun lepas, dalam majlis yang sama, lelaki tu tengah baca lafaz taklik tu, terdengar pengantin keluarga rombongan pengantin perempuan sebut, hantaran tak cukup 1,000. Dalam majlis yang sama, dia ceraikan isteri di depan semua orang dengan talak 3. Jadi kalau siapa nak pecahkan rekod ni, lapis akad nikah tu corai, tak nak tunjukkan orang ni lah. Ya Allah, Bapak. Itu saya kata tadi, zina ni maluan ni jaga batas hubungan. Itu sebab kalau nampak anak dara dan lain macam nikah, janganlah banyak cerita. Benda-benda baik. Anak kita belajar, kau berkawan dengan siapa, tanya. Hari ni ya Allah Akbar, hotel bajet sebanyak-banyak cuba cek hotel bajet tu, masuk je tengok, duduk kat bawah tu tengok siapa yang masuk. Universiti, budak-budak universiti ni je tengok. Dia hari ni dia tak nampak kesan tu, dia akan tahu kesan akan datang. Kahwin pula, ex-boyfriend cemburu pula, dia hantar mesej dekat suami tu, biar kawan tu bercerai, puas hati dia. Benda ni berlaku. So jaga ihtilat. Kemudian yang rendah hati. Jangan rasa bangga, jangan ni tak sah nak belagak-lagak, tak payah. Tak semua orang memiliki hidup yang berkecukupan. Kalau kita tergolong dalam golongan orang yang berkecukupan, tanamkanlah sifat rendah hati agar terhindar daripada sifat sombong yang merugikan. Yang ketujuh, selalu memberi. Itu saya dah cerita tadi. Yang ke-8, hindari permusuhan. Nak bahagia, hindari permusuhan untuk kita dapatkan kebahagiaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan itu juga dalam nak capai bahagia, kita kena usaha. Dia tak boleh tunggu, kena usaha. Macam tadi kan kita sebut tadi, semua kena usaha. Solat 5 waktu tu kena usaha, zakat kena usaha, berbaik-baik dengan orang kena usaha. Tetapi dan usaha tu pula disertakan dengan satu lagi, fatawakkal Allah. Tawakal, kita serah pada Allah. Setelah kita usaha, serah pada Allah. Macam kita semayang ni kan, kita semayang, kita dah usaha semayang, ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah ibadah aku. Dan satu lagi, jangan lupa doa, ya Allah, kau berikanlah istiqamah pada aku ni, ya Allah. Kau kurniakanlah istiqamah, mudah-mudahan aku terus berada di tempat baik ni, ya Allah. Minta Allah Ta'ala, ya. Dan akhirnya nak bahagia, kita tengok apa yang Allah tekankan di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Allah beritahu, barang siapa yang menginginkan keberuntungan dunia, barang siapa menginginkan keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Mana dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kejar akhirat, dunia pun dapat, atau kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Baiklah kejar akhirat, kan? Jadi tuan-tuan dan puan kasih sekalian, saya faham, seperti biasa saya faham renungan yang tajam itu. Contoh tak beralih kan, mana tu sangat kritikal lah untuk saya berhenti. Kalau saya teruskan, dibimbangi berlaku malapetaka dan uhara yang tidak diundang. Tak adalah. Jadi apa pun, insya-Allah mudah-mudahan kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Macam saya sebut sebelum ni, bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Jangan sibuk mengejar kaya, kan? Kerana akhirnya kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ya, insya-Allah
Peganglah pada Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu juga asas kebahagiaan. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup sekadar itu. Mbak kata orang, pandai-pandai tumpuan melompat, akhirnya pernah juga jiwa. Itu saja daripada saya.